Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Haji Hussein dalam program Mak untuk Malaysia atau lebih dikenali sebagai program MAM. Dan kepada anda yang menyaksikan ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya program ini boleh ditonton secara ulangan semula menerusi portal Sinar Harian iaitu www.sinarharian.com.my dan juga boleh disaksikan di semua platform Sinar Harian menerusi YouTube dan juga Facebook. Dan jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan sebenarnya bukan saya sahaja yang menemani anda selama 45 minit ini di alam maya ini, tetapi juga sebenarnya kita di studio ada audiens daripada Kelab Pesara Muslimah Selangor KPMS. Hai, selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami selama 45 minit ini. Dan sebenarnya mereka ni Kelab Pesara ini telah ditubuhkan sejak 2 tahun lalu dan terdiri daripada pesara-pesara daripada Jabatan Kerajaan dan juga swasta yang terdiri ada yang daripada Jabatan Immigration, ada daripada Jabatan Agama, ada daripada Jabatan Veterina dan juga ada SIRIM dan sebagainya. Guru besar pun ada kan? Terima kasih banyak kerana sudi menemani kami di sini. Dan saya juga di meja ini tidak keseorangan. Saya seperti yang kita war-warkan, kita akan bersama dengan seorang pengasas kosmetik yang meletup-letup. Kalau meletup sekarang itu lain cerita tau. Tapi masalahnya dia meletup zaman muda, zaman dah kahwin, zaman dah bercucu sampailah sekarang masih lagi kekal relevan. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Bonda Rozita Ibrahim. Terima kasih sudi bersama dengan Mam. Sama-sama kasih. Terima kasih menjemput saya. Okey, hari ni sebenarnya agak panas sedikit ya sebab ingatkan kita nak bincang topik-topik yang light-light je, tapi Bonda kata hari ni dia makan hati. Tak tahu kenapa makan hati, tetapi tajuk kita pada hari ini bersesuaian sangatlah sebab tajuknya adalah Rajuk Hati Bonda Rozita. Dan sememangnya hari ini kita nak tahu bagaimana, orang kata kalau kisah kejayaan tu kita dah biasa dengar, kisah pengalaman hidupnya kita dah dengar, tapi kita nak tahu juga bagaimana hati dan juga perasaan seorang ibu, seorang nanda dan juga seorang yang aktif di media sosial. Bak kata anak Bonda sendiri, Alif Syukri, dah tak payahlah nak sibuk-sibuk dekat media sosial tu kan, dah usia-usia begini kan, tapi Bonda kekal relevan sampai sekarang dan tak, orang kata tak terkejut anda kata 1.6 juta pengikut di Instagram. Itu di Instagram sahaja. Lepas ni TV Bonda pun akan ada TV sendiri juga. Apa pun terima kasih Bonda. Hari ni kita nak bongkar agaknya kenapa Bonda Rajuk hati ke? Bukan rajuk hati, tapi Bonda kata makan hati. Kenapa? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana jemputan ni. Dan saya percaya tajuk program ni akan menjentik hati kepada semua kaum wanita, terutama yang sudah berusia. Bila tentang makan hati kepada semua penonton yang ada pada hari ini, Assalamualaikum. Terutamanya pesara-pesara yang sudi bersama pada program hari ini. Percaya atau tidak, umur kita 35 tahun, musibah ataupun ujian makin berat. Dan bila cakap tentang rajuk, pandai diorang perangkap saya. Rajuk, dia buat story Hazlin. Sisi yang berbeza. Pandai. Okeylah. Bila sebut perkataan mak untuk Malaysia, seorang yang saya gelarkan diri saya Bonda, bukan Tan Sri, bukan Datuk Sri, tapi satu benda yang termahal ialah Bonda ataupun Sri Kandi. Okey, kenapa saya panggil diri saya seorang? Saya tak kata Sri Kandi, tapi pernah dapat award Sri Kandi, Sri Kandi negara, dan yang saya paling bangga tentang diri saya adalah status Bonda. Bonda ni jiwa dia adalah seorang yang sangat berjuang untuk satu kelompok yang kecil. Dan dia terus berjuang sampai satu ketika perjuangan tu kadang-kadang saya tak suka mood seorang ibu. Bila duduk sebagai seorang pengarah urusan, dia sangat tough. Tapi bila mood seorang ibu, hancur hati, luluh hati sebab perasaan sayang sangat mendalam. Sejak berumur 35 tahun. Kenapa saya berjaya di usia konflik usia tu? Middle age crisis. Kenapa lelaki berumur 40 tahun ke atas, mereka akan start buat perangai. Nak kahwin lagi lah, itulah, inilah. Sama juga dengan wanita. Kita berumur 30 tahun ke atas, kita melalui krisis pertengahan usia. Pertama, kita nak mengakhiri dunia kerjaya kita, dunia status kita sebagai seorang isteri,
sebagai seorang yang nak dapat mertua pula, nak dapat menantu. Dan nak melalui fasa nak jadi nenek. Berbeza dengan wanita yang berkejaya tinggi seperti puan-puan semua. Betul tak? Kita akan dapat duit pencen, macam mana kita nak akhiri duit pencen kita, masa kita yang sangat berharga. Umur 30 tahun, saya mengimpikan macam arwah ayah saya, yang mana ayah saya seorang ketua yang hebat, yang mana mak saya hanya masak dan mendidik anak-anak. Tetapi arwah ayah saya ni seorang guru dan imam dan petani dan juga peniaga. Dia menggunakan masa sepenuhnya untuk memberi nafkah kepada kami sekeluarga. Hebatnya jiwa ayah saya. Dan bila saya berkahwin, saya tak memiliki, kenapa perkahwinan begini? Kenapa perkahwinan tanpa pendidikan? Jadikan bila bonda dah umur masuk 60 ni, bonda dapat banyak sangat ilmu. Sampai persepsi saya yang dulu-dulu tu saya buang. Rupanya prinsip saya masa muda tak boleh diguna pakai untuk zaman sekarang. Dan saya akui, saya merajuk kerana saya melihat didikan saya tak kena, saya kena upgrade ilmu saya untuk masuk kepada generasi saya. Dan apa saya lihat, penyampaian saya lebih kepada dakwah. Bukan motivasi dari segi macam mana saya mendapat tekanan masa muda. Dalam perkahwinan, kesusahan menjadi ibu tunggal. Dan saya menjadi seorang bapa sebenarnya, ibu dan bapa sekaligus tanpa pendidikan. Sangat susah dunia survival saya. Okey, baik. Bila fasa 35 tahun, miskin, so saya struggle. Jadi saya recall balik apa arwah ayah saya ajar. Jadi arwah ayah saya ni banyak kitab-kitab lama. Dan saya terpaksa melatih hiburan, saya menggunakan otak saya. Hiburan saya adalah suka pada alam. Yang kedua, saya suka kecantikan sebab saya ada cermin saja untuk tengok diri saya. Saya tak ada TV. Kenapa saya suka alam? Hanya alam saja yang boleh saya cari untuk makan. Hanya alam saja saya boleh cari untuk ilmu. Dan saya tak ada kawan di sekeliling saya. So macam mana saya manipulate saya punya kehidupan ialah saya kena happy sebelum saya jumpa duit. Okey. Saya kena happy sebelum saya jumpa duit. Duit ialah makanan. The best motivation ialah makanan. The best motivation sekarang baru sedar. Saya sedar. Saya sebenarnya menggunakan akal saya sangat tinggi. Dan sayalah sebenarnya yang menjadikan kenapa energi saya daripada dalaman sangat kuat. Sebab tu bila saya sampaikan, baru saya faham kenapa tok-tok guru saya, pendakwah saya yang menjadi guru-guru agama saya, mereka ada anak. Anak mereka, kenapa mereka tak ajak mendidik anak mereka dalam satu madrasah tu? Mereka hantar anak-anak mereka kepada madrasah yang lain. Walaupun saya seorang pengasas, saya seorang survivor, saya tak dapat mendidik anak saya. Anak saya ada 6 orang, umur saya dekat 60 tahun. Okey, saya tak dapat mendidik anak saya menjadi diri saya. Lebih baik daripada diri saya. Saya melihat saya, astaghfirullahalazim, kena ucap astaghfirullahalazim banyak-banyak sebab itulah mukadimah yang paling Allah suka. Arwah ayah saya cakap, saya teringin sangat nak anak yang kelulusan universiti dan saya tak dapat masuk universiti, maka saya nak anak-anak saya berpendidikan tinggi. Okey. Dan saya tak rasa terhina dengan kata-kata arwah ayah saya. Dan saya sentiasa ikut arwah ayah saya bekerja. Dia kata dengan saya macam ni. Ita, dia kata, orang yang paling bagus adalah orang yang pandai membuat produk. Kamu tengok ni. Jadi di sini saya melatih anak saya supaya duduk sebelah saya. Kalau tengok betul-betul dekat dalam IG saya akan bercakap benda yang benar walaupun sakit untuk didengar oleh anak saya. Kenapa? Tak semua benda yang mereka suka akan menjadi ilmu. Dan tak semua benda yang mereka suka akan menjadi manfaat. Sebab the best motivation dalam life saya, benda yang saya tak suka, kenapa saya kahwin cerai, kenapa mak saya tak sekolahkan saya tinggi, kenapa saya hidup dekat hutan. Dan saya menjadi seorang yang sangat bersyukur dengan Allah dan baru saya nampak dalam kehidupan ni, semenjak saya ada rumah hutan, saya cakap dengan diri saya, wahai Allah, kenapa saya menjadi pengasas tapi saya tak bahagia walaupun saya dikelilingi duit. Minta maaf nak cakap, dikelilingi duit, terpaksalah cakap. Dulu nak dapat 10,000 susah, sekarang dapat 10,000 sekejap je. Kenapa saya dikelilingi duit tapi saya tak rasa nikmat bahagia yang saya nak. Dan saya nampak Rosita yang lama tu, ya Allah, cantiknya dia. Kenapa saya kata Rosita yang lama cantik? Sebab dia tak ada keluh kesah nak jaga staff. Dia tak ada keluh kesah bimbang tentang anak dia. Kebimbangan yang melampau. Kebimbangan yang melampau. Kenapa? Jadi Bonda nak katakan, Bonda kalau boleh tak nak ada kebimbangan ni ataupun merasa Bonda nak menjadi Rosita yang dahulu ataupun bagaimana? Life is complicated. Oh, okay.
Rajuk adalah satu benda yang paling salah dalam kita punya minda. Dalam perkahwinan, dalam anak-anak, dalam pekerjaan. Jangan ada dalam kepala kita rajuk pada suami juga. Buang. Kita takkan happy. Kita takkan dapat sebab manusia takkan bagi kita, perempuan. Manusia takkan bagi kita happiness. Wallahi. Termasuk anak-anak. Sebab tu tidak ada pengharapan pada suami. Saya tak ada pengharapan pada anak-anak. Hari ni orang semua kata, bonda seorang yang sangat berjaya. Itu yang orang nampak. Bonda ada anak yang kaya raya. Adakah kekayaan tu satu benda yang menjadikan saya seorang bahagia? Tak. Kenapa saya berani cakap ini kepada audien? Sepatutnya saya kena bangga anak saya seorang yang kaya raya. Saya akan cerita berapa ratus juta contoh Syukri ada. Ataupun apa yang Yati ada. Saya tak pernah bercerita pada audien. Sebab kalau kita berniat, wahai Allah, tapi saya simpan azam dulu. Wahai Allah, sekiranya tidak lahir daripada anak-anak aku, anak yang soleh dan solehah, janganlah mereka memiliki harta yang apa yang aku ada ini kerana takut menyesatkan mereka. Wahai Allah, berikanlah hamba-Mu ini anak-anak yang soleh dan solehah supaya mereka menjaga ibadah dan harta ini digunakan untuk agama-Mu. Jadi siapakah anak itu? Bila saya fikir balik, saya mampu ke nak menentukan takdir anak saya akan jadi seorang yang solehah? Saya tak mampu. Saya tak menjaga anak saya pun. Jadi apa yang saya buat ialah saya hanya ada kekuatan doa sebab itulah Allah sebut senjata mukmin adalah doa. Jadi keindahan kita ialah jangan merajuk pada takdir yang Allah bagi. Berdamailah dengan takdir. Terimalah takdir. Balik kepada agama sebab hidup kita ni sebenarnya antara kita dengan Allah, walaupun anak ke suami ke memang menyakitkan sebab itu yang kita sayang. Merajuk tak? Tak rajuk. Ya habis, saya bercakap, you tak bercakap. Okey, itulah makan hati. Kita yang makan hati. Makan hati. Tapi betul lah, sebenarnya sebelum kita ada diskusi tadi, sebenarnya Bonda Rozita ada beritahu, dia kata setiap apa yang keluar selepas ini adalah yang dia nak sampaikan adalah ilmu yang memberi manfaat kepada yang menonton. Dan itu yang saya daripada tadi saya macam, oh ya betul apa yang Bonda katakan tadi tu semuanya memberi manfaat dan sebenarnya sangat terkait rapat dengan kita semua ya yang ada audiens ni, sangat semua hampir semua mengangguk ya sebab melalui proses mungkin ada rajuk hati bersama dengan keluarga, rajuk hati dengan adik-beradik, rajuk hati dengan anak-anak dan sebagainya. Tetapi saya suka cara Bonda Rozita dari sisi lain yang menukarkan sesuatu itu dan berbalik kepada Allah semula. Dan saya sangat suka, maksudnya dendam yang dapat pelajaran. Okay, the best word saya, kepada tetamu semua yang saya muliakan. Bonda ni manusia biasa, bukannya pandai pun. Tetapi kenapa saya keluar saya punya intonasi makcik-makcik? Sebab saya memang makcik pun. Tetapi dengan level korporat, saya takkan nak pakai gaya makcik, pakai turung sarung, betul tak? Jadi dengan level korporat, saya just bagi tahu. Hidup ni memang kita akan sakit hati, hasad tu buang. Bila kita rasa, aku sakit hati, kau hina aku, perempuan jahat. Dulu orang cakap saya perempuan tak baik, nak kahwin dengan lelaki orang. Tak, saya kahwin dengan semua lelaki miskin. Ya Allah, betul. Kalau Allah bagi saya lelaki kaya, ada tak saya nak berusaha macam ni? Dendam, sakit hati. Tetapi yang terindah itu kita kembalikan Allah yang bagi. Allah yang bagi. Allah bagi satu suami, Allah bagi kau anak-anak, Allah himpunkan macam ni. Allah susun musibah. Allah dah susun takdir kita. Macam mana kita berdamai dengan takdir? Tak apalah Allah, kalau ini yang Allah nak bagi, aku terima ya Allah. Macam mana? Anggap manusia tu subjek peperiksaan. Tak guna merajuk, tak guna makan hati. Semakin berusia nak menghadap Allah, semakin sunyi dan sakit hati sebab azab Allah lebih sakit. Tazkirah lah pula. Okey, kita nak sambung lagi pasal tazkirah tu. Tapi kita tengok tazkirah daripada seseorang yang mungkin mengkritik, yang mungkin berdendam dengan Bonda. Siapakah orang yang Bonda suspect? Mesti Syukri. Jom kita sama-sama saksikan Bonda. Boleh? Boleh. Okey, jom. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebenarnya Bonda itu seorang wanita yang begitu tegas, begitu garang. Sampai bila saya jumpa mak saya dulu, saya tak pernah nak peluk dia, saya tak pernah cium dia tahu. Saya terlalu takut dan saya jumpa dia, saya akan menggigil macam ni. Sebab saya ada penyakit dysleksia. Saya tak boleh hafal kiri dan kanan, saya tak boleh membaca dengan fasih. So bila saya tak dapat rezeki sekolah yang teruk, so mak saya ni memang segala benda dah rasa, rotan rasa, batu-bata rasa, getah pahit pun dah rasa. Dan saya rasa gara-gara sifat mak saya yang garang dan tegas ni lah menjadikan saya seorang yang cekal dalam kehidupan. Saya percaya pepatah yang mak saya selalu sebut, hina bersih kerana karat, hina manusia kerana melarat.
Kalau bukan mak saya garang macam ni, mungkin saya tak jadi seorang yang kebal macam ni. Tetapi bila mak saya dah meningkat usia sekarang, dia dah berubah 360 darjah. Dia menjadi lebih lembut, lebih memahami, lebih understanding, dan kadang-kadang saya jealous juga. Oh, kenapa adik aku yang ni dia tak garang macam aku dulu. Tapi saya selalu berfikir ini mungkin faktor zaman, faktor pendapatan. Yelah, dulu dia tak ada pembantu rumah, tak ada PA. Mungkin faktor tekanan kehidupan. Jadi saya rasa tak apalah, mungkin rezeki adik aku macam ni, tapi kau tengok pengalaman aku dapat daripada mak aku susah. Mak aku ajar aku meniaga pasar tani. Mak aku ajar aku macam mana nak meniaga nasi lemak. Dulu saya tolong mak saya jual nasi lemak. Tolong mak saya meniaga dekat rumah. Sayur, ikan. Mak saya dulu menjaja kan. Duduk rumah stand, dan saya rasa momen tu, dan momen tu tak boleh dibeli. Dan kenapa saya dah biasa berniaga dan tak malu adalah saya dah biasa buat kerja-kerja yang orang lain tak nak buat. Saya tak nafikan dalam kejayaan ibu saya ni, mak saya ni, orang akan nampak benda yang indah, tapi kau tak nampak betapa deritanya dia sebelum nak menakluki kejayaan pada hari ini. Dengan semangat yang kecil tu, daripada pengalaman dia dijadikan universiti untuk berjaya, dan saya sendiri menumpang tempias dan juga rezeki dia. Dan tak salah sebenarnya menjadikan seorang bonda ni sebagai idola. Bukan sahaja cantik, pandai menjaga kesihatan, tidak menunjuk, dia taklah macam saya ni suka meriak kan. Dan sebenarnya daripada kekuatan dia tu, you all hanya nampak dia gembira, tapi you all tak nampak dia menangis kena tipu. Kontraktor, orang nak mengenakan dia dan rugi jutaan ringgit. Korang tak pernah tengok masalah konflik keluarga kami sendiri yang mungkin kami tak share dekat public, yang dia menangis dan juga memendam rasa seorang diri. Dan saya sebagai anak pun tak tahu nak settlekan masalah dia, dan dia je settlekan diri dia sendiri. Dan itulah ketabahan yang saya rasa, wow, kau hebat. Kami adalah dua karakter yang berbeza. Mak saya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Dan kami sebenarnya nampak, saya tak tahu, ada orang kata muka saya ni macam muka mak saya. So kami agak panas. Saya dengan mak saya kalau bercakap lebih-lebih agak panas. Mak saya ni seorang yang sensitif, seorang yang formal. Saya seorang yang woha, dan mungkin because of saya masih muda dan mak saya dah tua. Dan dia tak boleh terima sebenarnya saya mungkin lagi glamour atau mungkin lebih lawa daripada dia. So kami selalu bergaduh. Sebab tu kalau you all tahu, saya banyak buat benda yang saya tak nak kita mak saya. Tapi saya sebagai anak tak nak melawan. Jadi saya lebih okeylah mak betul lah. Dan bagi saya, okeylah, saya salah lah. Saya lebih baik berdamai lah. Dengan mak ni kita tak boleh nak menang. Walaupun kita betul, kita, iyalah kau lah yang betul mak, kau lah juara. Macam tu. Pada Bonda Rostak Ibrahim, saya nak ucapkan sebagai seorang anak, saya bangga ada mak macam mak. Semoga mak lebih cool down, jangan marah-marah saya lagi, jangan peli-peli saya lagi, jangan kutuk-kutuk saya lagi. Walaupun mak lah kompetitor saya dalam bisnes, tapi as a family, we love you sampai ke mati. Apa yang terjadi, saya tahu pahit jerih mak untuk membesarkan kami sekeluarga. I know you are the best mom in the world, and ramai wanita di luar sana menjadikan mak sebagai sumber inspirasi mereka untuk kekal sukses. Walaupun mak seorang ibu tunggal, seorang wanita biasa-biasa, tapi mak mampu menggoncang dunia untuk lebih hebat, terutamanya memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan dan juga memajukan ekonomi Malaysia. Amin. Itu dia daripada anak Bonda sendiri. Bonda setuju ke tak setuju apa dengan Alif katakan? Syukri ni satu perkara macam saya kata. Apa dia cakap adalah betul. Saya pun bukan seorang mak yang sempurna. Okay, even Syukri, walaupun mak ni orang kecam dia, saya tahu benda yang orang cakap tu betul sebenarnya. Tapi sebagai seorang ibu, saya yakin sudut baik dia tu ada. Dalam tempoh kita, saya pun masa muda bukan baik sangat. Tapi kalau Allah kata Allah nak mengubah orang tu, Allah nak bagi taufik dan hidayah, ketakwaan, tak ada siapa boleh halang. Kadang-kadang orang tu beramal sifatnya macam ahli syurga, tetapi neraka hujungnya. Tetapi kalau orang perangai dia macam ahli neraka, hujungnya syurga, kita tak tahu semua kerja Allah. Betul. So, apa yang you menarik you nampak yang Syukri cakap? Saya suka sebab dia sangat jujur. Lepas tu, sebenarnya video klip ni panjang tau Bonda.
Tapi kita Sebab tu you buat tu, tajuk yang you bagi tu I tak setuju. Rajuknya seorang muda, you memang sama je dengan Syukri. You cari kesempatan di sebalik kesempitan Ya saya. You Allah, memang begitu. pandai. Sinar harian, Bukan. I chop you all. You pandai. You ambil daripada kata Syukri, you kenakan saya. I tak rela. Bukan. Tidak kena dalam untuk mam kita tak ada kenakan siapa-siapa. Cuma seperti yang kita bincangkan awal tadi, sebenarnya ramai orang melihat kejayaan Rozita Ibrahim sebagai seorang usahawan. Tak payah nak memujuk. Bukan memujuk, ni betul tak perempuan? Betul tak audiens kita? Daripada awal tadi sebenarnya kita katakan pasal benda ni. Tapi kita nak tahu sisi yang berbeza. Siapa sebenarnya Bonda Rozita di sebalik yang kita lihat di Instagram. Siapa yang kita lihat Bonda Rozita sebagai seorang usahawan. Perik jerihnya. Itu yang kita nak ambil sebab ada yang menonton pada ketika ini yang baru saja nak membina karier dan sebagainya ataupun bisnes. Ataupun ada seorang ibu yang sedang bertarung nak melakukan nak keluar daripada orang kata kehidupan yang berumah tangga yang tidak enak tapi takut dengan persepsi masyarakat. Mungkin ada sesuatu yang Bonda nak kongsikan kepada kita semua. Itu sebenarnya rajuk hati Bonda Rozita yang dapat kita. Mana yang elok kita ambil. Tengok tu. Okey. Yang mana yang tak elok tu kita jadikan sepadan. Ya sayang. Okey. Berbalik kepada Alif Syukri tadi yang dikatakan dia seolah-olah mengatakan macam kalian Bonda dan juga anak macam bersaing-saing. Betul. Alif mengatakan Bonda over. Bonda mengatakan Alif kau ni over lah Alif. Sebenarnya apa yang terjadi? Ni hanya sekadar drama ataupun sebenarnya ayat sedang drama. You jangan I sentak. I sentak. Okey. Atau sebenarnya hanyalah sekadar orang kata bersaing dengan secara yang sihat. Okey. Saya, Syukri, Yati, satu family. Benda tu tak mudah tau. Kami sebenarnya bersaing dalam bisnes yang berbeza. Kami mempunyai karakter berbeza. Saya, orang nampak, Syukri dengan perangai mak dia, mungkin mak dia akan naikkan drama. Benda tu masyarakat jadikan saya sentap. Bila saya fikir balik, alamak, kisah Nabi-Nabi pun masyarakat akan pandang negatif. So pada saya lebih baik saya berdiam diri, so stop komen Syukri. Kalau sebelum ni saya suka komen dekat dia punya media sosial. Sekarang tak. Kenapa? Saya komen baik, bab viral ke apa semua satu je. Saya warning dia. Daripada dulu dia suka sangat mencari, dia panggil, saya pun tak faham perkataan mencapap. Mencari publicity. Entah, saya tak tahu makna bahasa apa dah anak muda sekarang. Saya kata, kenapa nak rendahkan maruah kita sebagai seorang yang ikon bisnes besar untuk bercakap dan bergaul untuk orang rendahan mentaliti dan agama. Dalam Islam sendiri tak membenarkan kita berkawan, apalagi kita nak jadikan bahan konten. Sebab kamu manusia yang terhormat. Yang kedua, kamu jangan bawa benda yang tak betul. Walaupun sebenarnya dekat belakang kamu baik. Dia seorang anak yang sangat baik. Suami yang pada saya hebat. Bila kamu mencerminkan di media sosial, dia adalah mencerminkan contoh akhlak kita dan orang fikir itu kawan kita. You faham tak maksud saya? Sebab tu kalau Syukri cakap saya over, yes, saya seorang mak yang over. Tapi disebabkan saya yang over, saya mampu menukar keluarga kami menjadi keluarga yang sangat sihat dalam dunia perniagaan. Sebab kalau tidak, kenapa? Syukri tu satu sen saya tak bagi duit, dia berniaga. Bukan saya tak mampu nak belikan apa, rumah 3 biji. Anak saya tak ada yang dapat rumah daripada saya. Saya nak mereka rasa dalam Islam sendiri tak wajib kita bagi duit dekat anak-anak. Saya wajib membesarkan kamu dengan ilmu. Kalau saya bagi kamu dengan harta, kamu hanya pandai makan ikan, tapi kamu tak pandai memancing ikan. Apa saya bawa dekat Syukri, apa saya bawa dekat Yati, mereka menjadi usahawan dan menjadi jutawan yang pada saya dari segi ekonomi bagus. Cuma dari segi agama masih perlu digilap. Adakah tak bagus? Saya pun tak bagus. Jadi untuk menjadi seorang yang bagus, dia ada 2 kemenangan. Pertama, kemenangan dari segi ekonomi. Sebab ekonomi adalah you punya intellectual property. Macam mana you beradaptasi dengan kecaman orang yang suka you, keluarga yang sangat perlukan you. You kena pandai mengasingkan emosi mak kat mana, kecaman staff kat mana, fitnah kat mana. Sebab dunia zaman sekarang penuh dengan fitnah. Kita kalau boleh kurangkan pergaulan dekat luar disebabkan untuk mengelakkan dosa. Tetapi orang yang macam kita yang bisnes besar, kita perlu bergaul dengan manusia. Ada 2 perkara. Pertama ialah untuk membangun ummah dan mengeluarkan lagi manusia-manusia yang bagus untuk mencari rezeki yang sihat. Dan daripada kita adalah sumber asbab perniagaan tu. Sebab tu saya letakkan perniagaan saya adalah jihad ekonomi. Dan keluarnya usahawan-usahawan yang sangat matang tetapi Islamik. Itulah dia JRM yang saya buat.
Walhal saya ada bisnes yang stable, ST, sendayu tinggi. Tetapi dia tak perlukan manusia. Dia perlukan sistem. Tetapi di manakah sifat saya sebagai seorang yang dah berjaya, saya seorang yang sangat selfish kalau saya buat sendayu tinggi. Saya seorang selfish sebab saya punya wealthy untuk family saya. Di mana pembangunan kemanusiaan? Sebab saya kena tamak sebelum saya mati. Sebab harta yang saya bagi dekat anak saya dan belum tentu berapa perkara untuk kita mati dengan bahagia. Anak yang soleh, infak, doa anak yang soleh, infak, lagi ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Dalam 3 ni belum tentu kita ada ni anak yang soleh. Tapi kalau lagi banyak anak tahfiz saya keluarkan yang saya anggap anak saya dan doa mereka anak tahfiz ni akan memberikan syafaat untuk saya mati. Sebab rumah saya yang sebenar, kubur dah panggil, mari Rosita, mari. Kenapa saya nak bersedih pasal dunia, pasal perkahwinan? Stop. Bermaksud kehidupan bonda sekarang ini di usia begini, kebahagiaan akhirat yang Saya fokus tu. Tapi Allah bagi kecantikan, semua manusia cantik. Tapi kalau cantik fizikal, you tak cantik akhlak, kecantikan you tak ada. Kata bahasa Inggeris apa? Beauty without brain. So apa saya letakkan dekat dalam minda saya? Free before death. Kalau dulu saya cakap apa? Hina besi kerana karat, tak mati dek keji. Tak hidup dia puji. Semua kata-kata saya rakamkan dekat dalam semua penulisan saya. Kenapa? Inilah yang akan bawa saya mati. Saya bawa dari diri saya daripada awal sampai ST sampai sekarang. Apa dia? Penjenamaan akhlak. Saya tak buat penjenamaan produk. Saya tak buat penjenamaan diri saya. Okey, saya nak orang pandang saya hebat. Saya boleh beli status doktor dan orang offer pun. Nothing. Doktor, Tan Sri ke, Datuk ke, itu hanya status. Dari segi akhlak, saya ni baik sangat ke? Tak baik pun. Tapi saya nak ambil sikit tadi. Sebenarnya soalan ni saya nak tanyakan. Tapi agak sensitif. Tapi saya kira alang-alang bonda dah ceritakan. Penting ataupun tidak? Jangan jeling saya macam tu. Wartawan memang begitulah. Penting ataupun tidak. Kalau ada gelaran, contoh macam doktor ke, datuk ke, untuk bonda, untuk membina perniagaan. Untuk saya ke untuk orang lain? Untuk bonda, untuk diri saya? Untuk menjalankan perniagaan tu. Itulah satu cabaran untuk saya. Daripada awal saya bawa sendayu tinggi, saya tanya, adakah kamu berniaga kerana status untuk dipandang orang? Sebab zaman dulu pun kalau ada gelaran datuk, orang akan percaya pada bisnes. Betul. Saya cabar diri saya. Kalau kamu boleh berniaga dengan perangai kamu yang lama, sebab tu saya kata Rosita yang lama cantik. Kenapa? Sebab Rosita lama dia hidup dengan alam. Dia tak hidup dengan dunia hipokrit. Contoh, perlu tak saya, sebab tu saya pernah satu ketika pakai purdah. Kenapa? Sebab saya nak buang orang puji saya. Tapi bila saya pakai purdah, saya tak boleh buat bisnes pula. Zaman dulu tak boleh keluar pakai purdah. Lepas tu, okey baik. Tadi status gelaran. Saya memang selalu tekan saya punya diri. Rupanya puan-puan semua, apa tahu tak kenapa kita tak bahagia? Sebab dalam diri kita mengharap dunia. Dalam diri kita mengagungkan nafsu. Sebab tu kita tak bahagia. Kita mengharap orang muliakan kita. Kita mengharap orang pandang saya hebat sebagai seorang korporat. Saya mengharapkan suami sayang saya. Saya mengharap everything tentang manusia. Anak saya akan hormat saya, sayang, ingatlah budi baik saya. Tak adanya. Tak ada semua tu. Percayalah cakap saya. Semua yang kita sayang tu, walaupun mereka baik ke tak baik, kita akan sakit. Apa yang anda nampak tentang saya, janganlah anggap saya hebat. Kenapa? Ambillah kata-kata semangat saya. Dulu saya berjuang untuk anak-anak. Dan satu hari Allah uji, perjuangan saya tidak dihargai. Mereka tak ingat pun susah senang saya mendidik, membesarkan mereka. Walaupun saya berlapar, walaupun RM10 yang saya dapat, semua untuk anak. Dan kasih sayang saya bagi, pengorbanan saya bagi, saya tak dapat setimpal. Saya lepaskan. Saya lepaskan sakit tu sebab saya masih mengharapkan balasan daripada dunia. Bila saya mengharapkan Allah membalas pada saya, puan, hebatnya Allah sayang saya. Mungkin apa yang saya bagi anak saya tak pandang, tapi Allah pandang saya. Allah bagi saya pokok, Allah bagi saya resort, Allah bagi saya pokok dan Allah bagi saya intelektual yang sangat hebat dari segi seni, makanan, membina peradaban yang tak terfikir dia orang. Ilmu yang Allah bagi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Indahnya ucapan tanpa penghayatan. Itulah ruginya kita menjadi manusia. Ruginya kita menjadi seorang ibu hanya kerana meletakkan satu harapan. Wahai laki aku, sayanglah aku. Wahai laki aku. Tidak. Stop. Allahu Akbar. Ya. Okey. Kita bertenang sekejap. Okey. Di ujung sana ada ni saya boleh dapatkan
Sekejap. Saya okey. Okey, menyentuh mengenai Ali Shukri tadi sedikit, ada satu soalan tadi Bonda. Sebab Ali pun merasakan yang kadang-kadang dia pun merasakan tidak adil bila Bonda mendidik anak-anak zaman dia berbanding dengan adik-beradik dia yang lain yang sekarang ini. Cara tu berbeza. Okey, I tweet je cakap. Bila kita ada ilmu agama, bila anak saya tengah marah, saya diam. Berdiam, jangan jawab. Bila kita menjawab, baik dengan suami, baik dengan anak-anak, you tak akan dapat jawapan untuk hikmah. You akan bagi emosi. You mementingkan nafsu. Bila nafsu dekat depan, you akan keluar perkataan marah. So saya keluar dan saya tanya, bila masa sesuai? Saya tanya dengan Allah, wahai Allah, aku nak tarbiyah anak aku. Tapi bila sesuai? So satu hari bila keadaan dia tenang, dia bercakap, saya tak cakap waktu tu. So saya cakap, Syukri pernah cakap kan dengan mak, mak tak adil, mak marah saya dan itu dan ini. Mak tak bagi saya duit pun untuk berniaga dan everything. Dia cakap. Okay. Saya pegang dia macam ni. Drama Kau jangan nangis pula. Aku nangis apa? Kita kental. Tarik kucing. Tadi orang nangis. Okay. So Syukri kalau dengan saya mata dia suka kepil tau. Itu perangai dia, saya tahu dah dia kepil. Saya cakap macam ni. First sentuhan saya pegang dia. Syukri seorang anak yang hebat tau. Sebenarnya nak dakwah dia. Kenapa? Syukri tinggalkan mak. Mak marah dengan Syukri. Mak tak bagi Syukri jumpa mak selama 4 tahun. Kehebatan Syukri dan kekurangan mak ialah Syukri sentiasa nak minta maaf dengan mak. Itu hebat. Sangat hebat. Dan mak buang Syukri sebab mak kecewa. Tetapi kehebatan Syukri ialah nak cari mak. Mak yang bersalah. Sebab mak buang kau kerana mak tak sanggup tengok apa yang kau buat, memalukan keluarga. Tapi mak tak faham bahawa Allah menentukan Syukri adalah pilihan Allah untuk menguji mak punya keimanan, iaitu di mana sifat untuk berdakwah dan menegur anak-anak dalam keagamaan. Hari ini Syukri menjadi seorang usahawan tanpa duit mak. Dan adakah Syukri bangga menjadi anak mak dan Syukri dapat apa? Syukri dapat ilmu daripada mak. Dan apa yang Syukri cerita dengan orang ialah, saya berjaya bisnes ni bukan daripada duit mak saya. Kau kena ingat Syukri, saya cakap dengan dia. Anak orang kaya selalu adalah menghabiskan duit mak ayah. Tetapi engkau berjaya berniaga dengan hadiah yang mak bagi, hanya ayat. Engkau berjaya berniaga bukan daripada duit mak, tetapi daripada usaha engkau sendiri. Apa yang mak bagi adalah ilmu yang termahal daripada dendam yang terindah. So dia kaya hari ni jadi jutawan ke apa semua. Saya bukan nak duit dia. Saya nak tengok semangat dia. Mampu tak dia menentang dia punya kemarahan dengan saya. Dia seorang yang sangat cemburu dengan Kak Yati. Ceritanya. Ni yang kau suka wartawan memang begitu. Nanti kita sambungkan kata kita ni pula. Memang, you nak tanya kan. You memang begitu. Tak apa, yang kisah Yati tu nanti kita kongsikan di lain masa insyaAllah. Tak nak lagi. You tak payah panggil. I je cerita. Okey. Kita nak ceritakan. Okey, begini. InsyaAllah. Yati adalah anak yang selalu menang dekat sekolah, akhlak dia, everything. Dia cemburu dengan kakak dia, sikit-sikit kakak Yati. Even kalau saya sayang Ida pun, Syukri akan jealous. Saya tak boleh bagi hadiah lebih ke Ida. Dia cakap apa? Hadiah ni bukan untuk kau sebenarnya. Ialah untuk saya. Dan dia akan marah dengan Ida. Okay. Kenapa? You ni sebenarnya apa? Dia cari salah Ida. Kehebatan, kenapa? Ini adalah psikologi. Saya kena belajar psikologi. Saya kena belajar tentang Islam. Saya kena belajar tentang rawat saya punya kalbu untuk masuk kepada kalbu anak saya. Sebab tu di dalam Islam, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Wahai Allah, tunjukkan jalan yang lurus untuk keturunanku. Engkau mengaji Al-Quran, kau baca Al-Fatihah, engkau baca Qul Huwallah, kau faham tak pengisiannya? Wahai hamba Allah, engkau tak layak menjadi seorang hamba dan engkau tak layak jadi seorang ibu kalau engkau tak boleh mendidik anak engkau untuk kenal Allah. Dakwah yang sangat sakit, itulah rajuk seorang bonda. Kau nak sangat kan? Itulah dia. Kau nak sangat kan? Lepas tu, Alhamdulillah hari ni hadiah untuk Syukri. Kau carutkan mak tadi, mak carutkan kau balik. La ilaha illallah. Sambung. Okay, sambung, silakan. gaduh jangan tak gaduh Syukri. Syukri, apapun, mak sangat bangga dengan Syukri. Biarpun 30 juta rakyat Malaysia menghina Syukri, Syukri adalah anak lelaki yang terhebat di hati mak. Sebab apa? Syukri selalu cakap, apa saja tentang ibadah, apa saja mak susah, sayalah orang pertama dengan Ida akan datang selamatkan mak. Dan
Saya kalau boleh sebelum mak mati, saya nak mak rasa itu dan ini. Syukri, terima kasih. Satu je mak paling bangga dengan kau. Kau takkan benarkan air mata mak jatuh. Walaupun orang di keliling menjatuhkan air mata mak. Hadiah termahal ialah bila kau nak berjuang bermati-matian dan kau nak berubah kerana agama. Sebab mak, perjuangan kita belum habis Syukri. Buktikan kau jadi anak yang betul-betul soleh untuk mak yang kita boleh bangga pada satu Malaysia. Dan rezeki perniagaan ni Syukri, teruskan Syukri untuk bantu orang. Jadilah anak yang hebat, anak lelaki yang hebat. Bukan kerana kekayaan, tetapi kerana agama dan akhlaknya. Bonda bukan saja mempunyai anak yang hebat, tetapi bonda juga mempunyai menantu yang hebat juga. Ya, sangat. Dan apa kata, boleh ke penerbit kalau kita bongkarkan lagi satu rahsia? Okey, kita akan bongkarkan satu lagi rahsia, tetapi kita redakan bonda dahulu dengan game yang kita nak adakan bersama dengan bonda. Ini satu game yang sangat ringkas bonda, di mana kita akan tanya bonda, memberi dua pilihan. Bonda pilih salah satu secara pantas, tanpa fikir panjang-panjang lah. Okey, bonda boleh benda Okey. Bonda seorang yang lebih pentingkan muka cantik ataupun pinggang yang ramping? Oh, susahnya buat pilihan. Susah. Okey, saya pilih muka cantik. Muka yang cantik, okey. Anak-anak ataupun cucu-cucu? Cucu, okey. Ali Syukri kena dengar. Okey. Melancong ataupun shopping? Melancong. Rela dipujuk ataupun memujuk? Dua-dua tak rela. Oh, bonda tak suka dipujuk dan juga memujuk. Lantak situ. Saya suka fakta. Okey. Suka dipuji ataupun memuji? Dua-dua bagus. Okey. Memendam ataupun meluahkan? Dua-dua saya pakai. Untung sedikit tanpa drama, ini mengenai bisnes, ataupun untung banyak dengan peropa? Untung sikit dengan drama. Untung sedikit tanpa drama. Maksudnya melakukan benda yang biasa saja. Itu. Itu Gimana? saya. Biasa-biasa untung je? sedikit, tak perlu drama. Okey. Alright. Bonda dah jawab dah kesemuanya. Dan apa kata kalau kita bongkarkan, tadi kita ada anak yang baik, sekarang kita ada menantu yang baik. Pandai korang. Jom kita saksikan. Bonda Rosita ni dia macam ni tau. Saya pernah menjadi pekerja dia dan pernah jadi menantu. Sebelum jadi menantu dia pekerja lah dulu. Okey. Bila mula-mula saya bekerja, dia seorang yang sangat tegas dan jujur saya memang takut dengan dia. So bila time kerja saya banyak diam. Saya memang tak pernah nak cakap puan ni tak ada kan. Jadi memang saya diam je. Tapi bila once jadi menantu, saya nampak dia seorang yang sangat tegas, tapi dalam masa sama dia sangat penyayang. Dia memang seorang yang dia suka protect kita. So dia memang, dia punya protect itu ibaratnya macam kita ni, menantu ni, kita ni macam anak dia tau. Ibaratnya kalau kita gaduh dengan anak dia bukan bela anak, dia bela kita. Jadi salah satu kelebihan sebab zaman sekarang susah nak cari mertua, yang saya menantu lebih pada anak dia. Jadi bila saya bergaduh tu saya rasa saya secure lah. Sebab tak apa mak mentua aku bela aku macam tu. So dia tegas, dia seorang yang protektif, lepas tu penyayang. Dan sebenarnya saya banyak belajar cara untuk membesarkan anak jugalah. Maksudnya anak ni kita senang, tapi kita tak boleh terlalu manjakan. Sebab anak kita hidup anak zaman dulu, mungkin kita dulu kan kita kecil, mak ayah kita orang biasa. Jadi kita banyak independence. Tapi berbeza dengan anak orang senang, dia lebih banyak dimanjakan sebab ada maid buat. Selalu pesan mak mentua saya kata kita ni tak tahu kita selama mana kita kaya. Jadi bila anak-anak ni kita bagi ilmu kehidupan, so bila dia kat luar dia pandai membawa kehidupan dia, dia pandai untuk hidup sendiri. Macam bonda ni daripada saya kahwin, saya sampai sekarang lah, dia punya dugaan besar. Saya rasa tak semua orang mampu menghadapi apa yang dia hadapi. Dan dia seorang yang sangat kuat dalam bekerja, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, memang dia sangat kuat dan sangat hebat. Jadi selalunya kita akan sharing masalah lah. Jadi masalah dia akan call saya, akan sembang-sembang. Saya pun sama. So bila kita menangis tu memang selalu nampak dia menangis. Tapi dia macam tahu kadang-kadang saya sedih, dia akan tenangkan saya. Bila dia sedih, saya tenangkan dia. Macam tu kadang-kadang kan contoh kan anak dia buat hal lah tiba-tiba keluar lagu baru kan. Kadang-kadang saya pun sedih, moody, tak makan, tak minum, duduk dalam bilik. Kau tak boleh macam tu dah, ingat anak. Macam kita ni, betul. Kita dapat support daripada mak mentua yang bagus. So dia selalu kata dengan saya, dia kata macam ni. Dia kata, Syukri tu anak yang baik. Satu hari mak yakin dia akan jadi orang yang paling baik. Sebab kita dalam kehidupan tak ada orang sempurna.
Dia lebih patuh, dia kurang part ni. Bersyukurlah dia bukan kaki perempuan, dia bukan kaki pukul, bukan kaki mabuk, dan dia mencari duit untuk keluarga. So apa lagi kita nak? Kalau cakap sikit-sikit kekurangan dia, kita doa je banyak-banyak. Betul lah. So saya banyak berfikir benda-benda positif lah. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu banyak input. Orang tu racun, orang ni racun. Jadi kita rasa macam tak bersyukur. Tapi bila kita dengar balik dia kata benda-benda positif, kita rasa betul lah. Apa dia cakap, aku ni yang tak bersyukur sebenarnya. Orang lain lagi ujian lagi teruk pada aku. Saya sikit je Allah uji. Kepada mak ataupun bonda Rosita Ibrahim. Saya tahu mak seorang wanita yang sangat kuat. Dan saya sendiri pun tak pasti adakah saya boleh melalui apa yang mak lalui selama ni. Dan saya sentiasa mendoakan mak mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Dilindungi Allah. Mak bahagia. Kita sebagai anak ni tak nak apa-apa pun. Kita nak mak kita bahagia, gembira sampai ke akhir hayat dia. Itu kata-kata daripada menantu bonda sendiri. Yang bergelumang juga dengan macam-macam cerita itu dan ini yang terpalit juga, tetapi sebenarnya jauh di sudut hati pandangan bonda sendirilah. Susah ke untuk menjadi menantu bonda? Siapa jadi menantu saya sangat bertuah. Sangat bertuah. Saya puji diri saya. Saya puji diri saya dengan bangganya, dengan riaknya. Ya. Kenapa? Jadi menantu saya adalah menantu yang diuji sebelum berkahwin dengan anak saya. Saya akan sebelum tu saya akan tengok mereka. Contoh ya, Ida ya. Ida ni dulu model. Dan saya akui, saya tak suka orang yang datang daripada dunia hiburan. Artis ke, siapa ke, itu memang takkan jadi keluarga saya. Itu bonda pernah katakan dulu? No, itu prinsip saya. Okey, sampai sekarang? Sampai sekarang. Okey. Jujur je saya kata. Dan, boleh pula anak saya boleh pula jadi artis. Allah uji benda yang saya tak suka, itulah Allah bagi ke anak saya. Menantu kau tak nak, anak kau boleh pula jadi artis. Syukri tu artis lah kan. Sibuk nak buat lagu lah, sibuk lainnya diheret bininya lah. Betul lah. Yang saya tak suka. Okey, Ida ni, dia pekerja saya. Kenapa? Dia jadi model, tapi bila saya test dia bekerja, dia tak pernah jadi model pun. Duit model dia bagi kat mak dia, secara keluarga dia. Saya menyelidik. Saya tak mudah judge orang permukaan. Sebab saya dulu Ratu Cantik. Saya juga seorang model. Tapi disebabkan saya ada basic sedikit agama, dan saya tak boleh prejudis untuk orang jadi artis. Betul tak? Kemudian bila dia bekerja, orang jadi model, tangan I luka, tangan I celak, I tak nak angkat kotak. Hebat akhlak menantu saya ni. Dia bekerja saya kan, dia angkat kotak, time solat dia solat. Ada tak nak angurat Syukri? Tak ada. Orang lain mengelenjang, membodek nak jadi menantu saya. Saya bukan pandang harta. Saya pandang IQ, akhlak, rupa memang saya pandang. Saya akui sebab saya nak, kan saya kata tadi saya nak cucu lawa kan? Puji sikit. Takut. Nak puji ke tak? Bonda, sebenarnya saya tertarik dengan IG bonda. Saya kira ini sehari yang lepas kot semalam. Saya tertarik bila bonda kata lihat saja langit. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Penat mendongak, penat juga menunduk kepala. Dunia tak akan ada kesudahannya. Serabut. Apa sebenarnya bonda yang cuba sampaikan? Okey. Dalam kehidupan kita, yang kat depan manusia tu apa sayang? Nafsu. Contoh, di atas langit ada lagi langit. Kau dongak langit banyak-banyak, kau rasa penat tak mendongak? Cakap besar. Cakap besar, mendongak lah. Sebenarnya dia ada relate antara alam dengan karakter kita. So bila kita pergi kepada langit, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Maksudnya kalau kau rasa kau kaya, ada lagi orang kaya. Kalau kau rasa kau cantik, banyak lagi orang cantik. Kalau kau rasa kau hebat, kau tak hebat pun. Ada manusia yang tersembunyi, menyembunyikan dirinya. Dan ada yang lebih agung daripada keagungannya. Apa yang kamu kena cari? Kau kaya macam mana pun, kau cantik macam mana pun, end of the day kau tetap jumpa Tuhan. Di bawah bumi, bila kita mencari kekayaan, kita akan nampak kat Dubai paling tinggi bangunannya. Okey, apa lagi kalau boleh kita nak tunjuk saya kaya, saya kena pakai helikopter melancong, kena tunjuk dengan orang. Saya kaya kot, saya korporat kot, so saya kena tunjuk dengan orang saya kaya. Manusia memperbodohkan diri dia dengan status dia. Saya tak kata orang, saya kata saya. Okey, dan hidup ni serabut. Kenapa? Serabut bila fikir tentang dunia, dan kamu akan bahagia bila mengenal kematian. Iaitu kita kenal diri kita kenal pencipta kita, manusia, harta, status Allah hidangkan depan mata kita. Pilih mana satu kau nak. Pilih mana satu kau nak tuju. Pilihan dalam hidup ada dua saja. You bagi saya dua pilihan. Kenapa saya pilih cucu bukan anak? Sebab anak dah lahir daripada saya. Tapi saya fikir apa akan, kalau kita tengok umat Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi Muhammad tekankan? Umatku. So saya, generasiku. Apa dia?
Kalau kita sebagai seorang Melayu, kita tak kuat agama, kita tak kuat ukhuwah, kita tak kuat ekonomi, apa akan jadi pada bangsa saya? Apa akan jadi pada keturunan saya? Apa akan jadi? Semua apa akan jadi? La haula wala. So ayat tu indah. Quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita seorang pendosa. Okey. Bonda, kita melihat sehingga usia sekarang, Bonda dah go through macam-macam cerita, macam-macam kehidupan. Boleh dikatakan saya secara peribadi rasa semua yang Bonda nak di dunia boleh dikatakan hampir tercapai. Saya tak berani nak cakap semuanya dah tercapai, tapi boleh dikatakan hampir tercapai. Dan pada usia begini, Bonda dah ada hampir segala-galanya. Sebenarnya apa lagi yang masih perkara yang Bonda rasa Bonda sekarang nak ini sahaja? Okey. Saya cakap dengan diri saya, Allah bagi saya terlalu banyak nikmat. Seorang perempuan yang tak ada pendidikan, makan sehari sekali, lantai rumah saya plywood dan daripada kayu terpakai. Penoreh getah, kutip getah kadang-kadang 20 sen, menangis tengok hujan. Takdir yang saya tak suka zaman dulu, yang saya rasa saya boleh jadi seorang lawyer atau seorang doktor. Siapa sangka takdir saya berlaku pada hari ini saya seorang usahawan yang pada saya consider besar. Macam mana saya nak balas kebaikan Allah pada saya? Saya sekarang bersedia dengan apa saja kebaran kalian. Tetapi kalau saya tak dapat kembali kepada agama Allah, betul-betul menjadi hamba Allah, saya adalah manusia yang paling laknat di dunia ini. Saya nak tu je. Dan kita di MAM sebenarnya dan semua mendoakan semoga apa yang sahaja yang Bonda impikan akan menjadi kenyataan. Allah makbulkan segala doa-doa Bonda. Dan kami di MAM sebenarnya berterima kasih banyak sebab Bonda sudi meluangkan masa di sini untuk berkongsikan kisah inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana, ibu muda ke ya, ataupun yang dah berpengalaman dan sebagainya. Dan kami di MAM juga nak minta maaf anda kata Bonda terluka ataupun sentap ataupun tak redha dan sebagainya. Ketahuilah bahawa program MAM sebenarnya membongkar sisi yang berbeza daripada personaliti yang indah-indah kita lihat itu, dan kita ambil sebenarnya apa yang kita boleh jadikan panduan dan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jika ada salah dan silap dan sebagainya, mohonlah Bonda ampunkan, maafkan ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi Bonda. Ada kata-kata akhir Bonda kepada orang di luar sana yang menyokong Bonda daripada zaman dahulu sampai sekarang? Okay. Sebelum saya menyudahi ini, terima kasih kepada tetamu pada hari ini dan juga yang menonton siaran ini. Kata-kata akhir saya, maafkan saya kerana dua perkara yang paling indah dalam hidup ialah meminta maaf dan berterima kasih. Dengan dua perkara yang kita selalu rasa meminta maaf sebab manusia tak sempurna. Maafkan saya, maafkan saya. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak. Sebab apa yang ada hari ini adalah asbab sahaja saya menjadi seorang pengasas. Adakah saya seorang yang sedar diri antara seorang perempuan asnaf yang 8 dengan anak 3 orang menjadi seorang wanita korporat dengan perniagaan yang ada pada hari ini. Satu hari saya mengakhiri usia saya, jangan lupa sedekahkan saya Qul Huwallah banyak-banyak sebab di dunia kita takut, dekat kubur lagi takut sebab kita pendosa. Dan terima kasih juga sebab program ni kerana saya yakin sangat dengan owner ni, saya kenal sangat dengan owner ni. Seorang yang sangat tinggi Al-Quran dan ilmunya, peradaban, seorang usahawan. Sebab tu kita kena bangunkan ramai lagi Melayu, ramai lagi tak semestinya Melayu ya, menjadi usahawan Muslim yang sangat kuat untuk membantu mukmin yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang datang pada hari ini daripada Kelab Pesara Muslimah Selangor KPMS sudi bersama kami. Dan insya-Allah nanti ada sesuatu yang boleh kalian dapat daripada diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman lagi untuk datang ke sini. Teman saya selama 45 minit bersama tetamu figura-figura hebat kita di masa akan datang. Dan jangan lupa untuk follow TikTok page Raswa Busters dan program ini boleh diulang siar di www.sinarharian.com.my. Saya Hadi Hussein, minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mewakili produser Nur Syahira Zulkifli. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.